Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah berjumpa dengan Ustaz Hardi dan juga Ustaz Fahdi yang ingin menolong kita dalam projek ini, iaitu menerangkan apa itu liberal di Malaysia dan juga jalan penyelesaiannya. Okey, soalan pertama kami ialah apakah itu maksud Islam liberal? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang Islam liberal, dia adalah satu teori pegangan satu kumpulan yang salah satu pegangannya adalah satu kesamarataan. Okay. Kesamarataan ni maksudnya sama je. Bila kata sama, setiap manusia tu sama, tak ada apa yang membezakan dia lebih tinggi daripada sesiapa. Jadi bila dililitkan dengan Islam, bila Islam ini dibawa oleh Nabi SAW. Okay. Jadi orang-orang Islam liberal ni berpegang bahawa apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah hasil diri dia sendiri. Sebab semua manusia ni sama. Bukan kata Nabi ini lebih daripada kita, tak. Jadi siapa-siapa yang memiliki ciri-ciri kepimpinan, ciri-ciri ilmu yang tinggi, boleh berfikir dan boleh mengeluarkan salah satu pendapat. Salah satu apa-apa benda lah. Jadi itu adalah kesamarataan dan kita boleh. Jadi Islam liberal ni sebagai salah satu contoh dia boleh berfikir, menentukan apa yang boleh, apa yang tidak, menggunakan akal dia. Sebab dia kata, kalau aku dah ada ilmu yang tinggi, aku dah ada kebolehan, aku boleh memimpin, aku boleh buat. Aku boleh fikir apa yang baik, apa yang tidak. Itu salah satu contoh lah. Tanpa merujuk Al-Quran dan hadis Tanpa lah. merujuk Al-Quran dan hadis. Jadi itu jawapan dia daripada Ustaz Hardi. Soalan kedua. Soalan kedua kita nak tanya pasal contoh-contoh Islam liberal lah di Malaysia. Contoh Islam liberal seperti yang saya beritahu tadi, bila salah satu ciri Islam liberal adalah menolak hadis, sebab mengatakan bahawa Nabi itu sama macam kita. Okay. Jadi kita pun boleh menentukan, kita boleh mentafsirkan Al-Quran. Jadi tak perlu kepada hadis Nabi SAW. Salah satu contohnya. Jadi kalau aku mempunyai ilmu bahasa Arab yang tinggi, dengan nahunya bagus, kita boleh faham makna-makna Al-Quran, kita boleh tafsir sendiri. Jadi salah satu contoh adalah golongan-golongan anti hadis yang ada di Malaysia sekarang lah. Kita boleh tengok menolak hadis dan berpegang pada Quran, tengok pada satu-satu ayat, tafsir sendiri, itulah hukum yang ditetapkan sendiri. Ini satu contoh yang ada lah. Contoh lah. Diorang ni memang Islam lah kan semuanya. Memang orang Islam, cuma teori ataupun pegangan orang itu menetapkan akal orang untuk menentukan salah satu hukum. Orang boleh tafsir. Salah satu contoh yang kita boleh tengok di Malaysia ni, adanya golongan liberal ni yang menuntut kepada pentafsiran semula Al-Quran. Okay. Kita ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada tafsir-tafsir yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama sebelum ni. Tapi datangnya Islam liberal ni mengatakan tafsiran itu tak betul. Jadi dia nak tafsir semula. Sebab apa? Sebab dia kata ada orang yang ada ilmu nahu kita kata tadi, boleh tafsir semula. Tak perlu pada tafsiran yang lama tu. Contoh yang ada. Lagi satu Ustaz saya nak tanya. Kebanyakannya golongan yang mengamalkan liberal ni golongan daripada macam mana Ustaz? Maksud saya dia punya apa tu? Dia punya tahap dia. Daripada apa? Maksudnya macam mana nak cakap? Dia punya golongan. Dia punya golongan tu. Peringkat dia orang tu daripada mana? Bila kita sebut salah satu, kalau itu ajaran sesat ataupun apa-apa ajaran, dia sebenarnya golongan dia daripada tak kira golongan. Cumanya bila lahirnya Islam liberal ni, kita boleh lihat golongan-golongan yang orang kata mempunyai kedudukan ataupun ilmu yang Tinggi. Dia menggunakan akal sepenuhnya. akal. Seseorang yang dah rasa diri dia boleh, contohnya dia pandai bahasa Arab, dia dah rasa diri dia boleh dan dia boleh tafsir sendiri. Itu. Tapi tak semestinya itu yang berpegang kuat lah. Tapi tak semestinya orang awam pun boleh terikut. Sebab bila kita kata ajaran yang terpesong ni, siapa-siapa saja boleh ikut. Soalan seterusnya kita nak tanya pasal punca Islam liberal ni dan ada kat Malaysia lah, punca dia. Secara umumnya
bila satu-satu pegangan kita, pegangan asas kita tak kuat, maka mudahlah untuk kita dimasuki oleh anasir-anasir luar ni. Jadi sebagai contoh, jaranglah kita cuba buat kajian nanti, jarang kita nak lihat orang-orang yang mempunyai background agama yang kuat untuk terikut dengan Islam liberal. Sebab asasnya dah kuat. Bukan sekadar dia apa-apa pun ajaran-ajaran yang tak betul, kalau backgroundnya dah kuat, dia susah nak ditembusi. Tapi golongan-golongan yang mempunyai ilmu yang bukan di bidang agama mungkin boleh mudah terjebak. Sebab contohnya sebagai contoh seorang engineer yang mempunyai IQ yang sangat tinggi, dia boleh mentafsirkan itu. Bayangkan seorang engineer yang punya kebolehan bahasa Arab yang tinggi, penghafal Al-Quran. Sekarang ramai kita tengok kan, engineer, doktor, hafiz Quran. Jadi orang yang macam ni kemungkinan boleh terjebak lah. Sebab asas, yang penting asas. Asas. Yang penting asas lah. Itu soalan ketiga. Okay, itu soalan yang ketiga. Dan soalan yang terakhir, kita nak tanya pasal penyelesaian lah untuk mencegah penyelesaian. Cara-cara kita nak mencegah benda ni daripada semakin buruk kan. InsyaAllah. Saya pun bagi tahu secara umum, dan setiap benda yang kalau kita nak selesaikan, kita kena cari daripada punca. Seperti yang Ustaz Hadi dah maklumkan tadi di soalan yang sebelum tadi, punca dia berlaku daripada asas agama yang tidak kuat dalam kefahaman di manusia, insan itu sendiri. Jadinya kalau kata kita nak menyelesaikan, kita perlukan untuk di peringkat diri sendiri, kita perlukan belajar agama lebih mendalam lagi. Kita perlukan ustaz-ustaz. Maksudnya kita tak boleh kita macam ekstrim dengan seorang ustaz, kita terlalu taksub dengan seorang ustaz. Jadi benda-benda tu yang boleh menyebabkan kita terjebak kepada fahaman-fahaman yang luar ni lah. Jadi fahaman untuk kita mengelakkan benda tu, boleh insya-Allah kita cuba belajar daripada banyak ulama-ulama Indonesia ni insya-Allah. Dan untuk di peringkat masyarakat, boleh kita cuba sebab benda ni fahaman, jadinya benda fahaman ni merupakan satu benda yang agak sukar untuk diubah. Sebabkan benda ni dah boleh kata termaktublah dalam hati, boleh kata dalam fikiran sendiri tentang benda ni. Walaupun di Malaysia tak susah sebenarnya kita nak cari sumber-sumber ilmu. Kalau kita masjid saja setiap malam ada kuliah. Dan seminar-seminar hujung minggu pun banyak. Kadang seminar-seminar, sekarang kita tengok banyak seminar akidah. Banyak. Kalau boleh kita tengok mana-mana organisasi atau NGO dia akan buat seminar pemantapan akidah. Dia akan sentuh semua izm ni lah untuk dia guide kita mana satu, macam mana kita nak mengelakkan diri daripada terjebak dengan benda ni. Jadi cuma kita je nak pergi, tak nak pergi.